Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama ni kita akan gunakan balik formula yang pertama tadi. Okey, formula yang pertama tadi, kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Jadi jarak mencancang kita ialah dekat perubahan Y dan jarak mengufuk kita pula ialah perubahan X. Jadi kita tengok soalan. Daripada setiap pelajar di bawah, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dan titik R. Jadi untuk A, untuk A, jarak mencancang kita ialah yang menegak ni, yang menegak. Jadi sama dengan 2. Jarak mengufuk kita pula yang mendatar. Jadi jarak mengufuk kita ialah 4. Jadi kita boleh tulis untuk A, M ialah kecerunan sama dengan jarak mencancang. Jarak mencancang kita ialah 2 dan bahagi jarak mengufuk. Jarak mengufuk kita ialah 4. Jadi 2 bahagi dengan 4, awak akan dapat M bersamaan dengan 1/2. Okey, selesai. Itu untuk A. Sekarang ni kita tengok pula untuk B. Untuk B, okey. Untuk B ni dia tak bagi nilai, dia tak bagi jarak. Jadi awak kena kira sendiri jarak mengufuk dan mencancang dia. Jadi macam mana nak kira, awak tengok kotak tu, jumlah kotak. Ini jarak mencancang kan. Okey, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak, jadi jarak dia ialah 4. Okey, jarak mengufuk pula yang bawah ni. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Jadi jarak dia ialah 5. Jadi kita boleh kira untuk B, M ataupun kecerunan sama dengan jarak mencancang. Jarak mencancang kita ialah 4 bahagi dengan jarak mengufuk kita ialah 5. Jadi awak tak boleh bahagi. 4 bahagi 5, awak dapat 4/5 lah. Jadi itu ialah jawapan untuk B. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kita akan guna formula yang kedua tadi, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, kita baca soalan. Tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat berikut. Untuk A, kita ada A dan B. Koordinat A ialah 3, 1. B koordinat dia 6, 7. Jadi macam kita dah buat dalam bab koordinat dululah. Benda pertama ialah labelkan dulu. Labelkan dulu kedua-dua koordinat ni dengan X1, Y1. Yang ni X2, Y2. Okey, bila kita dah label, baru kita boleh guna formula dengan lebih mudah. Okey, jadi kita tulis dulu formula kita. Jadi M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi Y2 kita ialah 7. Y1 kita ialah 1 bahagi X2 kita ialah 6 tolak dengan 3. Okey, jadi 7 tolak 1 awak akan dapat 6. 6 tolak 3 akan dapat 3. Jadi 6 bahagi 3 kita akan dapat 2. Jadi koordinat kita ataupun kecerunan kita iaitu M sama dengan 2. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Kita tengok pula soalan yang kedua. Kita ada P dan Q. Jadi koordinat P ialah 1, -1. Q ialah 3, 5. Jadi labelkan. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Jadi kita boleh kira guna formula. Okey, untuk B sama dengan, untuk B, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, jadi Y2 kita ialah 5
tolak Y1 kita ialah negatif 1. Negatif 1. Bahagi X2 kita ialah 3. X1 kita ialah 1. Jadi, okey. 5 negatif jumpa negatif akan jadi positif. Jadi 5 tambah 1 akan dapat 6. Bahagi 3 tolak 1 akan dapat 2. Jadi 6 bahagi 2 akan dapat 3. Maka M ataupun kecerunan kita ialah 3. Okey, selesai. Untuk contoh yang kedua, awak guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita akan gunakan formula yang ketiga tadi. Okey, formula yang ketiga ialah M sama dengan negatif pintasan Y. M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, jadi kita tengok soalan. Tentukan kecerunan bagi garis lurus berikut. Untuk A, kita punya pintasan Y. Pintasan Y kita ialah 8. Pintasan X kita ialah negatif 5. Jadi, kita boleh tulis untuk A, M sama dengan negatif pintasan Y ialah 8 bahagi negatif 5. Okey, jadi 8 bahagi 5 tak boleh kan? Tapi kita dapat 8 per 5. 8 per 5. Okey, itu untuk A. Untuk B, pintasan Y kita ialah 4. Pintasan X kita ialah 3. Jadi untuk B, M sama dengan negatif pintasan Y kita ialah 4. Pintasan X kita ialah 3. Jadi kita tak boleh bagi 4 bagi 3, kekal 4 per 3. Jadi M ialah negatif 4 per 3. Selesai untuk contoh yang ketiga.